qulubihim marad, dalam hati maka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah lagi penyakit. Sakit itu pula membiak sampai jadi kanser. Kanser tauhid, kanser iman. Iman dia kanser, tauhid dia ada kanser. Nampak tak ya? Tu dia. Maka lama-lama dia bawa kepada mati hati habis. Bila hati dah mati, tidak ada apa-apa hubungan dia dengan Allah, dengan agama, dengan akhirat lagi. Tidak ada. Itu paling penting. Makanya hati yang begini kontak dengan akal. Hati yang busuk ni, yang tidak ada, yang berpenyakit tadi ini, bila dia kontak dengan akal, maka akal pada waktu membantu hati untuk bagaimana terlaksana hawanya, nafsunya. Itu dah keluar. InsyaAllah ma'asyirul hudar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung lagi pada kalam hikmah yang ke-9, lanjutan muka surat 47 ya, 47, ceraian 4 di bawah sekali ya. Yakni di bawah kalam hikmah yang diberi tajuk hati adalah menentukan amal ibadat lahiriah, yang telah pun kita kupas saji pada minggu sudah ya. Lanjutan, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu telah berpendapat tentang masalah hati yang berhubungan dengan amal lahiriah tu ada 3. Daripada gerak-geri tindak tanduk kita tu mentahirkan wajah dan sifat hati kita, kedudukan hati kita. Jadi rumusan yang dibuat oleh Imam Ghazali ada 3 macam hati, 3 jenis hati lah, boleh tak faham begitu nah. Yang pertama sekali, hati kita yang penuh dengan takwa. Ini bagus. At-taqwa hahuna, Nabi kata. At-taqwa hahuna, duduk tang ni, duduk tang hati. Itu nombor 1 sekali. Suci daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Yang ini kita usaha menyucikan hati-hati kita daripada segala sifat-sifat yang mazmumah. Ya, sifat-sifat mazmumah yang keji, yang kita pun maklumlah ya. Antaranya yang paling penting riak, buang, sum'ah, ujub, takabur ya, putus asa. Ini di antara sifat-sifat yang buruk pada hati. Kena kikih buang. Usaha mengenal, pertama mengenal sifat-sifat ini, kedua kita mengikis macam mana kita nak buang hati-hati ini, sifat-sifat kepada hati ini. Maka hati yang begini bersinar pada akal. Hati ini akan bersinar pada akal. Akal apa ni? Akal budi, akal dalam ni juga. Dalam ni juga, di bawah ni, dalam dada kita. Ya, bukan akal di kepala ni. Akal di kepala ni dia menangkap, dia menganggap, dia menanggap sesuatu daripada luar ya, dan dia cuba menyusun, mentadbir, menyimpan. Itu akal. Ini di sini. Maknanya apabila hati kita itu terang, jelas, maknanya tidak ada segala sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang keji, yang buruk ataupun sifat mazmumah tadi, dia akan bersinar. Hati itu akan bersinar. Sinar itu akan menyelubungi akal budi. Akal itulah yang akan merancang, membentuk pribadi kita dengan mentahirkan pribadi yang indah. Begitu. Jadi makanya hati yang begini bersinar pada akal dalam berfikir, pada yang baik-baik, dan menyebabkan pula terbuka sinar mata hati, sehingga hati selalu melihat segala sesuatu yang baik-baik. Ya, hati itu hanya mencari yang baik-baik, dia hanya mencengkam, menguasai yang baik-baik, dan diredai oleh Allah. Apa-apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati itu akan mengarah anggota lahiriah kita mengimbau keredaan Allah. Apabila hati telah suci daripada segala penyakitnya, maka dekatlah hati kepada Allah. Barulah hati itu dekat dengan Tuhan. Dia akan cari balik asalnya, daripada mana datang hati itu. Ya, maka dia akan kembali kepada pencipta hati itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, akan datang sifat-sifat, antaranya syukur yang paling tinggi sekali. Ya,
Sifat yang akan membuahkan hasil daripada hati yang bersih, yang pertama sekali ikhlas. Ikhlas, ya, itu yang paling penting sekali. Kalau hati dah bersih, dan tuan dan puan-puan hadirin, hati kalau dah bersih, sudah tidak ada lagi sifat-sifat yang keji itu, maka dia akan dianugerahkan Allah dengan suatu sifat rahsia. Dia panggil sifat rahsia, yang ini sifat ikhlas. Sebab Allah kata ikhlas itu rahsia aku. Al-ikhlasu siri. Ikhlas itu adalah rahsia aku sendiri. Akan kuhunjamkan ke dalam lubuk jiwa hamba-hambaku yang aku kasihi. Jadi kita nak kena mengimbau kasih sayang Allah, baru kita akan dapat ikhlas. Itu nombor satu sekali lah. Jadi kalau sudah ikhlas, tidak ada apa-apa sandaran ataupun motif yang lain, melainkan hanya subhanahu wa ta'ala semata-mata. Lillahi rabbil alamin. Betul lah kalau kita mengucap dalam kita lafaz dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahih, betul, ya. Begitu. Jadi makanya disebut oleh musannif, kemudian sabar dan takut kepadanya. Baru datang sifat sabar, datang sifat takut. Bila ada dua-dua sifat ini, akan zahir sifat syukur. Tu dia. Nampak tak? Nak dapat syukur tu dia kena ada sabar dulu. Nak kita nak sembahyang subuh pagi ni di masjid kita ni, waktu subuh nak keluar daripada rumah, nak bangun daripada tidur awal, nak bergerak, kita kena sabar dulu kan. Kita kena pakai dulu, ya. Kekuatan sabar tu perlu kita guna dulu. Bila dia dapat sabar, dengan sabar baru kita boleh berjihad, antaranya bangun, pecah syahwat kita daripada tidur, kemudian kita bergerak mari ke masjid untuk hadir sembahyang jemaah subuh ni. Sembahyang tu syukur. Jadi nak dapat syukur kena sabar dulu. Nampak? Sebab tu dia kena sabar dulu. Sabar dan takut, ya, kepadanya. Bila takut ni, supaya amalan kita diterima oleh Allah. Takut kalau tidak diterima, takut kalau kita tidak sampai kepada matlamat-matlamat yang dituju, takut kalau kita tidak dapat menyempurnakan tujuan ibadat itu dengan baik, takut kira-kiranya kalau kita terjebak dengan asutan, godaan syaitan dan bagai-bagai. Semuanya itu mendorong kita kepada harap. Bila ada takut, ada harap. Apabila ada sabar, ada takut, ada harap, maka Allah bagi kita syukur. Nampak tak? Nak dapat syukur tu macam tu. Maka kata musannif, sabar dan takut kepadanya serta mengharapkan kasih sayangnya, rindu dan bertawakal kepadanya dan lain-lain sebagainya. Pada waktu itu barulah hati kita tenteram. Dia sampai rindu kepada Allah, sudah sayang cinta kepada Allah, sampai kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang menggoyah, yang boleh menggugat ganggu kita, yang boleh menakut, yang boleh mengancam kita, ya. Antaranya orang ni dia tak takut mati. Sebab mati itulah gerbang untuk dia bertemu dengan Allah. Gerbang yang kita nak masuk bertemu dengan Allah, yang kita rindu, yang kita sayang. Kalau tak sayang, tak rindu, itu yang takut tu. Takut mati. Nampak, ya? Sebab dia tak tahu mana dia nak pergi. Dia tak sayang kepada Allah. Dia tidak harap bertemu dengan Tuhan. Itu yang artinya. Jadi makanya, biar kita ada sabar, kita ada takut, kita ada harap, akan datang sifat sayang, akan datang sifat rindu. Bila rindu, kita nak bertemu dengan Allah secepat mungkin. Kalau boleh nak mati awal, nak cepat jumpa dengan Allah. Begitulah, ya. Tapi oleh kerana kita diberi masa lagi oleh Allah untuk hidup dan beribadah kepadanya. Baik. Pada waktu itu barulah hati kita tenteram. Baru hati jadi tenang. Dapat sifat apa? Sifat sakinah. Sifat yang tenang. Bila ada tenang, sering yang putih kata, maknanya dia tidak ada gugat. Tenang ni faham baik, Tenang ni bukan kata tenang ni maknanya dalam keadaan mana goyah pun dia tetap tenang. Itu maksudnya, ya. Bukan tenang tak dengar apa-apa, tak ada bising, tenang. Itu tenang lain. Itu tenang psikologi. Daripada sudut psikologi, ya. Sudah jadi macam itu.
Kalau tak ada bising-bising, tak ada riuh-riuh, tak ada hiruk-pikuk, kita pun duduk senang, tak dengar apa-apa, kita rasa tenang. Aku lega lah duduk dalam kawasan ni, tak ada apa benda, tak ada bising, rasa tenang. Itu tenang lain. Itu tenang psikologi, ya. Dia tak ada kena-mena, fizikal. Tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada kita, ya. Nanti orang buat bising, kita lari pula. Ya. Ada orang buat haru kawasan tu, kita pun pindah lagi. Ini tenang lain. Tapi tenang yang digunakan dalam Islam perspektif daripada sudut tasawuf, tenang ini dia tidak memberikan apa-apa. Tenang ini artinya tak ada dua benda. Dua benda tidak ada. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada apa-apa yang menakutkan dia, tidak apa yang menduka citakan dia. Itu arti tenang. Tenang lagu tu lah. Amai macam mana, apa yang aku tak nak bimbang apa. Sebab dia ada Allah, dia bersama dengan Allah, dia rindu kepada Allah, dia sayang kepada Allah, dia hampir kepada Allah. Jadi apa yang nak susah? Tak ada benda yang nak susah dia. Urusan duniawi semuanya adalah lara, sia-sia, batal, dan kita akan tinggal. Tidak akan berikan apa-apa kesan kepada kita. Itu artinya tenang yang dikenaki dalam perspektif ilmu tasawuf, dalam perspektif ilmu kebatinan daripada sudut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi maka itu dikata oleh Mustadif, pada waktu itu baru hati kita tenteram, tenang, tidak dikacau balau atau digelisahkan oleh persoalan-persoalan duniawi. Ya. Maka paling-paling tidaknya amalan yang boleh menjadikan kita tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir. Antara zikir ni ada 7 dalam konteks zikir ni, ada tujuh jenis zikir lah. Semuanya zikir. Tuan berada dalam majlis zikir ni pun zikir ni. Ni pun panggil zikir juga sebab tu majlis zikir. Tazkirah, diberi peringatan, zikir, ya. Zikir yang paling tinggi sekali adalah as-salah, sembahyang. Sembahyang itulah zikir yang paling tinggi sekali, tuan-tuan. Maka nak tenang, dia kena zikir. Zikir dihendaki di sini, yang 7 zikir kita kena buat. Zikir yang pertama sekali adalah salat. Maka tu Tuhan sebut, aqimis salata li zikri, tegakkan salat buat mengingati aku. Nampak? Faham Itu artinya zikir. Orang berniaga pun zikir juga. Orang berniaga, urusan berniaga dengan masyarakat pun berzikir juga, dengan hasrat untuk membantu, memberikan kemudahan. Nampak dah? Memberikan kepentingan, mengkabulkan hajat. Orang berniaga tu dia nak kabul orang punya hajat, nak mudahkan orang punya urusan, ya, memberikan kepentingan-kepentingan dihajati, ya. Itu artinya orang berniaga, ya. Bisnes dalam sudut Islam begitu. Kemudian adalah konteks muamalahnya, jual beli. Nampak tak? Ya? Ada barangnya, ada belinya. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Jumaat, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Apabila selesai kamu menunaikan sembahyang Jumaat, bertibaran kamu di muka bumi. Nampak? Fazkurullah, dan ingat Allah banyak-banyak. Niaga tu suruh ingat, niaga tu ingat Allah banyak, ingat nikmat yang Tuhan bagi. Orang yang menjual pada nikmat, orang yang membeli pada nikmat, kedua-dua nikmat ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan kita ingat Allah banyak. Ingat apa di sini? Ingat, jangan sombong, jangan menipu, jangan kecoh, jangan menyalahi janji, pegang dengan amanah. Itulah ingat. Orang menjaga kena ada yang tu lah. Betul tak? Faham? Berniaga juga masuk dalam zikir. Zikir yang ke-7. 7 tu dia nombor 7. Tu lah sebab Nabi kata dalam satu hadis riwayat Syaukani pada satu hadis, dia kata ibadat tu 10 suku, 10 bahagian lah. Kata Rasulullah, ibadat itu 10 suku, 9 daripadanya mencari rezeki yang halal. Itu dia, nampak tak? Itu dia. Tu lah. 10 suku, 9 daripadanya mencari rezeki yang halal. Satu yang kita sembahyang, puasa, zakat, haji ni masuk dalam 1/10 baru. 1/10. Tu, nah, 9/10 mencari rezeki yang halal. Hadis sahih riwayat Syaukani.
Itu dia. Ini di antara yang kita boleh ambil kira. Jadi makanya zikir yang paling tinggi sekali adalah salat. Sebab tu Tuhan sebut, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Mula-mula sekali Allah sebut, berkemenangan, sukses orang-orang yang beriman, iman yang berjaya, iman yang sukses. Iman yang macam mana? Iman yang mana mereka ini sembahyangnya khusyuk. Kalau sembahyang tak khusyuk, iman dia belum sempurna lagi. Dia nak buat lagi. Orang ni belum berjaya dalam hidup dia. Belum. Ya, kejayaan ummah adalah bergantung kepada khusyuknya salat. Khusyuknya salat. Ya. Jadi kalau kata khusyuk, kita dengan Allah. Tawaduk, kita sama kita. Ada dua. Sama, khusyuk dengan tawaduk ni sama. Bila khusyuk tu berhubung dengan Tuhan, kita panggil khusyuk. Berhubung dengan manusia, kita panggil tawaduk. Dua-dua istilah tu sama. Tak ada beza. Nampak tak? Ya? Ya. Satu horizontal, satu vertikal. Ya, iman vertikal iaitu dengan khusyuk sembahyang. Horizontal kita dengan manusia, yakni tawaduk kita bersama kita. Itu paling penting sekali kita kena faham. Jadi makanya disebut oleh musannif, tenang tidak dikacau balau atau gelisah persoalan duniawi. Soal dunia ni langsung tidak menggugat dia. Untung rugi ke, aman bala ke, dia tetap tenang. Nampak tak? Macam sahabat-sahabat Nabi lah. Ya, macam sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dalam keadaan mana pun dia duduk tenang begitu lah. Ya, duduk semayang ni, tengah duduk semayang ni, ya, rumah terbakar, jatuh. Ya, dia duduk lagu dia, ya, tak bergerak sampai habis semayang. Tuhan pelihara dia tu. Dia tu Tuhan jaga, tak runtuh, tak jatuh hati dia. Ya, ini antara sahabat Nabi yang tengah solat macam itu. Kerana khusyuk tadi ini adalah menjamin kekuatan iman kita. Jadi kita perlu kepada khusyuk. Kena cari khusyuk lah. Nak cari khusyuk, kena kenal tawaduk lah. Senang bukan susah. Nak kenal khusyuk tu, nak tahu khusyuk, nak dapat khusyuk, kita kena faham tawaduk. Kita kena isi dulu, ya, ilmu tawaduk tu. Sifat-sifat tawaduk tu kena ada dalam diri kita. Banyaklah sifat tawaduk ni. Dia ada kat 20 sifat. Nak bentuk tawaduk ni. 20 sifat nak bentuk tawaduk dalam diri kita. InsyaAllah semua tu kita akan lalui dalam pengajian kita ni. Ya, bila saya sebut tu, saya akan kena bagi tahu lah penjelasannya. Bila sebut, saya kena bagi tahu lah penjelasan dia. Kalau tidak, cikgu Ustaz Habang 20 dia tak kata apa, tak terang. Kami pun tak faham. Ya, tidak. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan hamburkan apa yang sewajar, yang sepatutnya, yang berkaitan dengan apa yang kita bercakap, relevan dengan apa yang kita bercakap lah. Berfirman Allah Ta'ala tentang hati ni. Hati yang pertama ni Tuhan sebut dalam Quran, surah Ar-Ra'du. Ya, sebelum kita sebut Ar-Ra'du ni satu surah yang patut, yang bagus kita baca dalam rumah kita. Baca dalam rumah kita. Antara surah ni, dia kiranya kalau ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keluarga, Allah akan bagi aman, tenteram. Nampak tak? Balik jadi baik. Anak pinak kita ada tak kena ke, bergaduh ke, begitu ni, anak menantu ke apa tak kena, kita baca surah Ar-Ra'du, baca, insya-Allah Allah akan kembali memberikan ketenangan kepada keluarga. Orang nak mati, duk tengok dalam nazak lah. Nazak, betul lah kita baca Yasin, ada hadis suruh baca Yasin, dan ada hadis suruh baca surah ni. Baca surah ni. Masa duduk nazak ni, baca surah ni. Jiwa dia akan tenang dan dia keluar roh dengan senang. Nampak tak? Itu kelebihan surah Ar-Ra'du. Ya, kita sendiri pun gelisah banyak fikir. Banyak sangat problem yang duk tekan kita. Ya, banyak kelarai yang tak sudah orang kata. Maka baca surah ni, insya-Allah. Ya, tenang. Ya. Jadi kata Allah antara ayat dalam surah Ar-Ra'du ayat 28-29, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya, surah ni dia banyak berbelit sikit dah. Kalimah-kalimah dia yang jarang dipakai oleh orang Arab. Surah ni
Kira kita baca dia tu berbelit-belit sikit lah lidah kita lah. Dia kena lajak, kena usahakan bagi jadi kita lancar membaca, ya. Macam inilah surah kita tengok tadi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana mengingat Allah, ya. Tatma'innu, kalimahnya kita biasa dengar dalam sembahyang dia panggil mutmain, ya. Tamakninah ada. Nah, sembahyang kita ada 4 tempat kita kena tenang. Kita kena tenangkan tempat tu. Itu makna faham kata tenang tu. 4 tempat. Pertama rukuk, kedua i'tidal, ketiga sujud 2 kali, yang keempat duduk antara 2 sujud. 4 tempat ni dia kena ada tamakninah, tenang. Maksud tenang di sini apa? Kita berhenti, kena berhenti sekejap. Rukuk bagi nampak rupa rukuk tu dulu. Nampak tak? Bagi tetap. Tetap tu dia panggil tamakninah. Itu lazimnya. Di situ nak dapat tenang. Di situ Tuhan nak masuk tenang kat kita, nampak tak? Itu rahsia tamakninah tu. Lalu Imam Nawawi masukkan 4-4 ni jadi rukun sembahyang. Dia rukun sembahyang di 17. Kita mengaji 13 rukun ya. Imam Nawawi ambil 4 ni masukkan dalam 13 jadi 17 rukun. Itu dalam syarah Muslim Imam Nawawi kata rukun sembahyang 17. Rupanya tamakninah ni penting, sangat penting, nampak? Dialah nak menentukan rukuk itu sah ke tidak, tamakninah. Dia juga nak menentukan i'tidal itu sah ke tidak. Dia juga nak menentukan sujud 2 kali itu sah ke tidak, nampak? Dan dia juga menentukan duduk antara sujud itu sah ke tidak, nampak? 4 tempat ini ketika kita lakukan 4 perkara ni, Allah pun jamkan masuk sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, nampak? Itu kelebihan dia. Sebab tu rukuk tu bagi lama sikit. Ya, i'tidal pun kita bagi lama sikit. Panjangkan sikit i'tidal tu, ya. Macam kita duk bawa tu kan. Hafallah, buka kitab solat, doa-doa tu hafal, ya. Bagi panjang sikit i'tidal tu. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlul majdi wa sanad haqqu maqala 'abdu wa kullana laka 'abd ma lima ataita wa la mu'tiya wa la yanfa'u dzal jadi minkil jadda. Yang tu lah dia. Yang tu baca di i'tidal. Imam-imam Mekah Madinah baca tu dia kata panjang. Bukan dia bagi peluang baca qunut kat kita lah. Semua i'tidal dia apa? Semua imam-imam Mekah Madinah dia punya i'tidal lama. Apa dia? Pasal pasal dia baca ni ikut sunnah Nabi. Ni Nabi yang baca ni. Kerana di situlah kita puji. Bila kita rokok, kita bangun kepala kita puji kepada Allah tu. Tuhan cukup suka. Puja-puji itulah Tuhan nak dengar. Nampak tak? Kita dapat rokok kepada Allah. Rokok tu tanda kata kita menzahirkan ketaatan kepada Allah. Sujud menzahirkan pengabdian kita kepada Allah. Ada 2. Nampak tak? Rukuk menzahirkan ketaatan, tanda kita taat kepada Allah. Sujud artinya kita menzahirkan sifat pengabdian kita kepada Allah. Itu yang besar tadi ni. Itu antara rahsia salat lah yang kita nak faham. Baik. Jadi maka musannif, orang-orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, di mana hati mereka menjadi tenang kerana ingat Tuhan. Ala ketahuilah, bi dzikrillah tatma'innul qulub, bahawa dengan ingat Tuhan saja hati boleh jadi tenang. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain boleh tenang. Nampak tak? Duduk tepi pantai, duduk tengok kapal-kapal belayar, tak tenang. Tak tenang. Nampak tak ya? Bila hari duduk mana sewa homestay mana-mana kan duduk 3-4 hari, tak tenang. Itu luar daripada bising saja, jauh daripada hingar-bingar, tu saja. Tak berikan apa-apa, jiwa kita tak boleh bentuk apa pun. Macam tu duduk kering tu lah jiwa kita. Tak ada jalan. Hanya dengan ingat Allah. Ingat yang 7 tadi dah. Ingat yang 7 tadi. Pertama, ingat Allah dengan sembahyang. Kedua, ingat Allah dengan baca Quran. Ketiga, ingat Allah dengan zikir. Nampak tak? Keempat, ingat Allah dalam hati segala hukum hakam, haram halal. Haram halal ingat ni, sah batal ingat dalam ni. Yang tu paling kukuh sekali. Setiasa kita bergerak dalam kehidupan bermuamalah bersama kita,
Perkara yang kita kena ingat, haram halal. Ni ingat itu artinya zikir, nampak tak? Boleh ke tak boleh? Sah ke tidak ni? Benda ni boleh makan ke tidak? Sebab kita banyak bermuamalah, kita kena ingat halal dan haram tu adalah zikir. Mengingat halal dan haram tu adalah zikir. Sebab Umar ditanyai, apakah amalan yang paling afdal ya Amirul Mukminin? Amalan yang paling afdal sentiasa kamu begitu berhati-hati mengingat kepada haram dan halal dalam pergerakan hidup kamu, nampak tak? Setiap tindak tanduk sepak terjang kita tu mesti adalah halal dan haram. Pasti kena ada ilmu lah. Tak ada ilmu macam mana kita nak tahu halal dan haram? Kena belajar lah ilmu tu, ilmu fiqah lah yang bawa kita kepada bab tu. Tidak. Contohnya kita kata dalam bab fiqah, bab apa ya? Pertama bab makanan, kedua bab pakaian. Dua ni penting sekali bagi kita kan, banyak kan? Jadi setiap kali pergerakan kita tentang pakaian kita kena jaga. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Orang yang bertaubat, yang kepada Allah sebenar-benar taubat, dia akan merubah, nampak, budaya pakaian dia, hati dia. Taubat. Orang yang betul-betul bertaubat, Nabi kata dalam hadis, orang yang menuntut ilmu. Kalau tak cari ilmu, tak minta ilmu, itu bukan taubat. Jadi benar. Orang yang bertaubat, dia akan mengubah budaya pakaian dia, nampak tak? Orang yang bertaubat, dia akan ubah cara pergaulan sahabat-sahabat dia. Sebelum taubat kawan lagu mana, lepas taubat kawan lagu mana. Nak cari kawan tu pun, nampak tak? Ya. Orang yang bertaubat, Nabi kata, sentiasa akan banyak bersedekah. Itu orang taubat. Kalau tak sedekah tu bukan taubat tu. Jadi kita kata taubat 4 je kan? Menyesal, jangan buat dah, jangan teringin. Nampak? Kalau ada kenamunan dengan orang minta halal, dekat tu je tak jadi. Nampak? Kena ada yang lain lagi ni. Nampak tak? Aku taubat kepada Allah. Besok bicara ilmu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bagi salam tadi bicara ilmu. Nampak tak? Kena isi ilmu Islam. Itu baru nama taubat. Nampak tak? Itu di antara hadis yang Nabi Allah sebut tu. Pentingnya. Jadi makanya kata tadi ini, tapi kita sedih hari ni sebab satu antara perkara yang sedang berlaku sekarang ini, Saudi ya. Semalam saya sebut lagi perkara ni. Saudi Arabia sekarang ini satu di antara negara Islam di dunia yang mengamalkan hukum hudud. Dia tak ada negara Islam di dunia ni yang mengamalkan hukum hudud, tak ada. Cuma Saudi. Tapi apabila Raja Muda ambil alih, Muhammad Salman ambil alih, dia ubah, tukar. Saudi bukan hanya negara Islam, dia bukan Wahhabism, dia juga liberalism sekarang. Istihar, Saudi adalah negara liberal. Ni sekarang ni. Sejak tahun 2019. Perkara ni sudah diistihar tahun 2019. Ya. Saudi adalah negara Wahhabism plus liberalism. Nampak dah? Ya. Dan negara ini juga negara hiburan. Dilantik satu menteri muda umur 24 tahun. Ya, Syekh Ali Turki nama. Dia ni orang Saudi, muda umur 24 tahun. Jadi menteri hiburan. Mana ada dunia ada menteri hiburan? Saudi saja ada. Kita menteri penerangan kan? Ya. Kita menteri penerangan. Indonesia semua negeri menteri penerangan, ya. Tapi Saudi sekarang sudah ada menteri hiburan. Nampak tak? Dibina 2 kota besar. Satu kota tu NEO nama dia, NEOW, NEO. Kota tu baru ditubuh, akan siap dalam jangka 10 tahun. Kota tu lebih besar 7 kali daripada Los Angeles, daripada New York. 7 kali lebih besar daripada New York. Kota tu kota hiburan. 100%, nampak tak? Ya. Orang perempuan tidak diwajibkan tutup aurat. Boleh buka aurat. Saudi sekarang. Betul? Betul ni. Saya ada kontak dengan Saudi itu, ada kontak sahabat-sahabat kita di Bazana, ya. Tidak diwajibkan tutup aurat. Siapa nak tutup aurat, tutup. Nak buka, buka. Nampak tak? Ya. Tidak ada hijab lagi, tak payah pakai hijab.
Orang perempuan Arab dulu kena pakai hitam, tak boleh pakai gala. Kita jemaah haji Malaysia, orang perempuan duk pergi Mekah kan pakai baju warna-warni. Dia pandang hina kat kita lah. Dia pandang hina Saudi. Orang perempuan kena pakai satu color, tak boleh color-color, kena pakai hitam. Hari ni orang perempuan boleh pakai warna-warni. Dah boleh pakai warna-warni, tak payah pakai hitam. Betul tak? Itu dia nah. Mana-mana orang yang luar daripada Saudi, yang masuk ke Mekah, ke Madinah, ke mana-mana daerah di Saudi, dia sewa hotel yang bukan mahram boleh duduk satu bilik. Yang bukan mahram boleh duduk satu bilik. Orang Saudi tak boleh. Nampak tak? Ini undang-undang baru. Kemudian institusi ulama dikeluarkan pada pentadbiran negara. Tidak masuk dalam pentadbiran. Institusi ulama duduk asin, satu kumpulan lain, satu sektor lain. Nampak tak ya? Tak ada kena mengena pentadbiran. Jangan kacau pentadbiran. Pentadbiran bawah Raja Saudi terus. Dia boleh kontrol apa dia nak buat, dia buat. Lebih teruk daripada Iran dulu. Shah Pahlavi dulu kan buat macam tu lah. Lebih teruk daripada tu lagi. Nampak ya? Ini sekarang masa musim haji baru ni, musim haji yang lepas baru ni, jemaah haji diperbuka kepada seluruh jemaah haji dunia masuk. Masa tu juga diperbuat satu konsert, satu pesta hiburan besar-besaran di Jeddah dalam bulan Zulhijjah. Ya, undang artis-artis dunia yang hebat-hebat, nampak tak? Dibuat di Jeddah. Sama musim haji. Jemaah kalau duk buat haji di sedang sibuk dengan urusan haji, mereka juga sibuk dengan pesta di Jeddah dalam musim bulan yang sama. Ini Saudi sekarang. Ya. Dan insya-Allah pelan-pelan mereka akan buang hukum hudud tu, tak pakai dah. Sebab ulama dah buasin tak usah pentadbiran, ya. Ini berita yang sahih, bukan fitnah. Dia ada istiar Wahhabism tu dia punya pegangan agama, anutan. Liberalism dia punya pentadbiran. Nampak tak? Nauzubillah. Saudi sekarang, ya. Itu di antara kita kena bimbang tu ya, perkara ni. Dan sekarang sudah menjalar pula satu lagi agama, satu pegangan agama baru, agama keluarga Ibrahimi. Ya? Agama Ibrahimi. Jangan kata agama Islam, tak lah. Ya, agama Ibrahimi ini mana agama keluarga Ibrahim tiga ni boleh pakai. Yahudi, Nasara, Islam. Sebab tiga-tiga mai pada Nabi Ibrahim, nampak tak? Maka tu tiga-tiga ni dia namakan agama baru, agama Ibrahim, keluarga Ibrahimi, ya, berpusat. Dia ada headquarters dia di Abu Dhabi. Dah buat headquarters dia. Dan sekarang dakwah itu sedang dikembangkan ke seluruh dunia. Nampak tak? Kita kena faham tu, anak-anak kita tu kita kena peranyak betul-betul kat depan. Tanam ilmu akidah, ya. Agama ni kita kena bagi yang betul-betul, ya. Biar mereka tidak terpesona. Maklumlah ya. Kadang yang baru-baru ni kita ni memang selalu nak ikut yang baru. Ya. Kita ni nak ikut yang baru, dan akan dibina satu kompleks yang tinggi kedua di dunia. Nombor 2 tinggi di dunia di Malaysia. Di Malaysia pula nak buat. Malaysia pula buat satu kompleks yang mana dia nombor 2 di dunia. Kompleks itu ada semua dalam tu, hiburan apa semua ada dalam tu. Tak tahulah ni besok ni kerajaan baru nak naik kot tak jadi ke macam mana, tak tahu nak kata. Ya, tu nah. Ini antara perkara yang kita tidak tak nafikan lah ya. Sedangkan Malaysia ni satu antara negara rasuah yang paling tinggi lah, lebih tinggi daripada Afrika, Malaysia. Tu nak kena jaga semua tu nah. Ini kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan bahawa soalan ini akan menggugat Islam kita. Perlu kita ingat. Jadi makanya kata musannif, balik tadi yang kita faham lah, kita baca balik apa yang kita baca ni, itu maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Kena tahu benda tu, kena tahu, kena ambil tahu, sebab dia mengancam kita ya. Dan juga generasi akan datang. Kalau kita tak bersedia, akan jadi masalah besar yang akan merugikan Islam dan akan turun balak
Allah, Nabi kata sendiri, bila 15 perkara berlaku kepada umat aku akan turun balak. Nampak? Ya, contoh jadilah menghalalkan itu, menghalalkan ini, membolehkan itu, membolehkan ini. Ya, kita pun ikut sama liberalism. Nampak tak? Ya. Kita nak yang baru, yang terbaik untuk masyarakat, sesuatu yang manfaat oleh manusia. Nampak tak? Tahu? Maka jadilah masalah dia yang disebut. Ya. Faham liberal ni sudah pun ada dia punya modul tu, sudah ada siap, ya, disusun oleh beberapa orientalis barat, ya. Macam Sigmund Freud tu dia tulis, ya, buku bahawa peraturan-peraturan yang patut diubah suai dalam masyarakat. Nampak apa yang patut buat, ya. Tak perlu kahwin, boleh berzina, suka-suka buat sama-sama sendiri, janji suka, jangan paksa. Nampak tak? Itu faham Sigmund Freud yang dipakai dalam faham sosialis. Nampak tak? Ya. Dan diterima pakai oleh liberalism yang diamali Saudi sekarang. Nampak tak? Ya. Kalau paksa baru jadi perogol. Kalau suka-suka dia tidak jadi zina. Nampak tak? Tak payah kahwin. Nampak tak? Tak perlu. Lebih kotor daripada nikah mut'ah yang diamal di Iran. Nampak tak? Ya. Daripada juga nikah, ni tak payah nikah. Tu, na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Kita mohon pertolongan daripada Allah supaya kita terpelihara. Perlulah ada dengan ilmu adab. Ilmu adab tu paling penting. Tu balik kepada kitab Ihya Ulumuddin tu. Ilmu ni lah, ilmu adab ni saja akan mengajar kita mengimbangkan antara syariat, iman dan tauhid. Ilmu adab ni lah yang mengimbangkan antara syariat, iman dan tauhid. Kalau tidak ada ilmu adab, tiga-tiga ni akan jadi kacau. Sebab tu disebut di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, dia kata apa dia? Faman la adabalah, barang siapa tidak ada adab, fala syari'atalah, tidak ada syariat. Faman la syari'atalah wala imanalah, tidak ada iman. Faman la imanalah fala tauhidalah, barang siapa tidak ada iman, tidak ada tauhid. Habis. Sebab dia berpunca akhir kepada adab, dia berkumpul pada adab. Ilmu adab sajalah yang boleh mengimbangkan syariat, iman dan tauhid. Faham ya? Di mana nak cari adab? Dalam ilmu adab melalui kitab-kitab ditulis oleh para alim ulama, antaranya kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas Mukhtasar Ihya Ulumuddin, bimbingan mukmin dalam bahasa Melayu. Nampak tak? Ya. Siyarus Salikin dalam Jawi Lama. Ya, itu kitab-kitab adab. Tuan-tuan kena ada kitab-kitab ni di rumah, kita baca. Ikutilah ya, supaya kita amal dan bagi suruh anak-anak kita pun baca kitab-kitab tu ya. Itu paling baik yang diambil kira sebagai suatu yang boleh menyelamatkan iman, tauhid dan syariat kita. Wallahu a'lam. Jadi ingat hati yang pertama tadi, hati yang tenang dengan zikrullah. Kata Allah, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab, orang-orang yang beriman yang mengerjakan perbuatan yang baik, mereka memperoleh untung baik dan tempat kembali yang utama. Jadi ingat, hanya dengan zikrullah. Cara lain tak boleh tenang, cara lain tak boleh menghilangkan kerisauan, kegelisahan kita. Baik. Kemudian yang kedua ni, hati ni tak baik. Yang kedua, B, hati yang penuh dengan gelora hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati, di mana dengannya terbuka pintu hati untuk iblis dan syaitan, tetapi tertutup untuk malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat tak masuk. Malaikat pakat lari keluar habis. Sebab dikuasai oleh syaitan. Kerana hati itu kotor dengan sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang keji. Dan yang punya hati ini tidak berikhtiar untuk menyucikannya, ya, tidak mencari jalan usaha untuk menyucikannya. Biar duk sakit itulah, fi qulubihim marad, dalam hati maka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah lagi penyakit. Ya,
sakit tu pernah membiak sampai jadi kanser. Kanser tauhid, kanser iman. Iman dia kanser, tauhid dia ada kanser. Nampak tak ya? Tu dia. Maka lama-lama dia bawa kepada mati hati habis. Bila hati dah mati, tidak ada apa-apa hubungan dia dengan Allah, dengan agama, dengan akhirat lagi. Tidak ada. Itu paling penting. Makanya hati yang begini kontak dengan akal. Hati yang busuk ni, yang tidak ada, yang berpenyakit tadi ini, bila dia kontak dengan akal, maka akal pada waktu membantu hati untuk bagaimana terlaksana hawanya, nafsunya. Itu dah keluarlah ajaran-ajaran sifat-sifat pergerakan, pekerti-pekerti yang salah, dia akan keluar daripada hati yang tidak bersih. Maka lapanglah dada dalam memanjang hawa nafsu. Dia rasa lega kalau buat kerja-kerja maksiat ni, buat kerja-kerja haram ni, rasa seronok, rasa bagi dia satu entertainment, ya, suatu yang sangat menyeronokkan. Nauzubillah, ya. Maka kuatlah kekuasaan syaitan kerana jalannya telah terbuka dengan luas. Gedung-gedung syaitan sudah banyak dalam diri dia, ya. Dhaiflah kekuatan iman jadi dhaif disebabkan asap yang gelap terhadap hati. Untuk ini maka Allah menggambarkan dalam firman Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah engkau perhatikan orang yang mengambil kemahuan hawa nafsu menjadi tuhannya? Engkaukah yang menjadi penjaganya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Dan apakah engkau mengira bahawa keyakinan mereka mendengar dan mengerti? Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Kata Allah, tidak, mereka ada sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada jalan itu. Nampak? Binatang ternak ni, dia kalau tak bagi makan, dia tak makan. Dia tak boleh jawab. Binatang ternak ni dia tak boleh hidup sendiri. Tak boleh. Orang kena belah lah. Lembu, kambing kita kena belah. Nampak? Lepas tak boleh. Nampak? Itu binatang ternak dia panggil. Jadi kata Allah, orang ni lebih teruk pada binatang ternak lagi. Balhum adzal, lebih sesat. Itu kita nak jaga tu. Ini maknanya kita kenalah usaha untuk membersihkan hati. Sebab tu kita masuk dalam gelanggang tasawuf, tuan-tuan. Perkara yang pertama sekali kita kena, ya, takhalli anis sifatil mazmumah. Takhalli, bersih, usaha menyuci daripada segala sifat-sifat yang keji. Itu adalah merupakan sebagai langkahan awal bagi mereka yang masuk dalam gelanggang tasawuf. Kita masuk dalam gelanggang tasawuf ni, kita kena tengok yang tu dulu. Perkara yang pertama. Sebab tu kita kitab tasawuf, dia akan sebut bab-bab pertama sekali bagaimana nak menyucikan kita punya hati. Disuruh cuci anggota dulu. Nampak tak? Anggota kita. Bagaimana nak cuci mata, nak jaga telinga, jaga mulut, tangan kaki, jaga perut, kan? Itu hari ini kita dah kena usaha, dan kita kena usaha pula antaranya membersihkan dengan mohon taubat kepada Allah, istighfar. Yang saya sebut banyak kali dah, kita buat amalan zikir ni sebagai satu amalan tarekah dengan memperbanyakkan astaghfirullah bagi anggota-anggota ini. 11,000 kan kita dah bang dulu, 11,000 tuan-tuan, ya. Amalkan yang tu. Sentiasa buat. Dia tidak ada masa tertentu. Lagi cepat kita bertindak, lagi awal kita bertindak, lagi bersihlah jiwa kita, akan lebih dekatlah kita dengan Allah, akan lebih tenanglah jiwa kita. Boleh, ya? Kita akan terasa lebih sihat, hilang sakit, hilang penyakit. Nampak tak, ya? Astaghfirullahalazim. Apa yang banyak? Mata, telinga, mulut. 3 tu yang paling banyak sekali kita terdedah kepada kehidupan kita, betul tak? 1000 untuk mata. Duk tu pegang tasbih. Astaghfirullah. Niat, Allahumma ya Allah, aku mohon ampun, taubat, ya, bagi segala dosa-dosa mataku, ya Allah. Maka engkau ampun, kau bersihlah, ya, daripada dosa-dosa mataku. Sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak tu pun jadilah. Tak nak baca panjang-panjang kot, maka rasa lambat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak sampai 15 minit 1000 habis. Tak sampai 15 minit
1000 dah dapat dah, astagfirullahalazim, kita boleh tengok dah mata kita lain, beza sikit. Bila mata dah elok, dia nanti pergi kacau telinga. Nampak tak? Telinga pula kata, aku duk sakit ni, hang tak tengok aku pula. Nampak tak? Baru dia akan pergi ke telinga pula. Nampak tak? Tu buat pula untuk telinga 1000. Habis telinga, dia akan tunjuk kepada mulut pula. Nampak ya? Dosa mulut. Buat 1000. 3000 ni kita buat untuk tiga anggota ni. 3 juzuk anggota ni tuan-tuan, kita akan dapat perbezaan ketara rasa diri kita tu lain. Nampak tak? Ya, ibadat kita semayang pun jadi lain. Kita boleh rasa lain. Kita semayang pun kita rasa ada lebih tenteram, lebih khusyuk lagi. Nampak tak? Walaupun kita mungkin banyak perkara kita tak tahu lagi, tapi akan ada perubahan yang luar biasa. Itu kita kena buat. Faham ya? Jadi makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, dari ayat-ayat ini dapatlah kita fahami bahawa apabila keadaan mereka sudah demikian rupa, maka muncullah ke alam nyata perbuatan-perbuatan anggota yang bertentangan dengan ajaran agama disebabkan menurut hawa nafsu yang telah mendalam sedemikian rupa dalam hati. Itu hati nombor 2. Jangan ada hati nombor 2 ni. Kita usaha ya. Yang ketiga, hati yang terumbang-ambing antara kebaikan dan kejahatan, atau dengan kata lain antara malaikat dengan syaitan. Dia sentiasa dalam dilema, perjuangan. Nampak tak ya? Sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia cerah, sekejap dia gelap, terumbang-ambing ya. Tu ya. Tu dia. Tu ya. Yang tadi ini, makanya kita kena ambil kira ya. Hati terumbang-ambing, hati yang begini adalah hati yang sering ragu, disebabkan kadang-kadang timbul daya tarik kepada kejahatan, tetapi pada waktu itu datang pula daya tarik kepada kebaikan. Yang inilah kita balik kepada hadis Nabi. Rasulullah sebut kita nak cari jalan kebajikan ni, maknanya kita kena usaha buat 3 perkara. Nak hati kita stable, sentiasa berada dalam keadaan yang terjaga, sentiasa meningkat iman, sentiasa kukuh iman. 3 berdasarkan kepada hadis Nabi lah. Itu pun saya duk beritahu banyak kali dah, kita relatekan sekarang ini. 3 perkara ni tuan-tuan kena rajin buat. Yang pertama sekali, as-saumu junnah, puasa sunat kena buat, kena rajin. Itulah antaranya Rasulullah. Sehingga Rasulullah kata, aku sayang ya, antara perkara yang aku sayang untuk diri aku sendiri, iaitu berpuasa 3 hari sebulan. 3 hari aja sebulan. Ambil lah 13, 14, 15, buatlah. Tak boleh 13, 15, payah kot ya. Ambil mana-mana hari, 3 hari pun boleh. Nak 3 hari turut pun berat. Boleh ambil 1 hari, hari ni, lepas seminggu ambil sehari, lepas seminggu lagi ambil sehari, boleh tak? Pun boleh. Tapi niat 3 hari tau. Bila kita nak buat macam tu, kita puasa walaupun besok katalah kita tak buat sekali stretch 3 hari terus. Kita nak buat satu-satu lah. Ya, minggu ni aku nak buat 1. Pilihlah mana-mana hari antara dalam minggu tu. Ya. Tapi kita niat puasa 3 hari lah. Niat puasa 3, aku puasa besok hari. Ya, sebagai puasa 3 hari sebulan. Kena kata lagu tu. Nak aku puasa besok hari sebagai puasa 3 hari sebulan. Dia kena niat lagu tu kerana Allah. Puasa lah besok sehari, minggu depan pula ambil 1 hari lagi, pun niat begitu juga. Aku puasa besok hari sebagai puasa 3 hari sebulan. Jadi 2. Nampak tak? Duk minggu ketiga pula ambil 1 hari lagi, pun kata begitu juga, niat begitu juga. Aku puasa besok hari sebagai puasa 3 hari sebulan. Jadi dapatlah 3 hari sebulan tu. Ini bagi orang yang tak mau sekali turut-turut 3 hari lah, boleh buat lagu tu. Ini ada sebut dalam ini sebut oleh Syekh Sayyid Abdullah Haddad Al-Ba'lawi dalam kitab Wasiyatul Iman, Nasahiduddin, kitab dia sebut. Baik. Jadi makanya kita buat cara utara lagu tu. Nombor 2, kena bangun tahajud. Kena bangun tahajud. Bila bangun tahajud ada kaitan dengan sembahyang jamaah subuh, tak lari. Bila ada tahajud, baru ada sembahyang jemaah subuh. Betul tak? Sebab kita akan terus subuh, dekat-dekat subuh bangunlah.
Nabi suka bangun 1/6 malam. Ya, tak payah kita nak bangun susah kot, kita rasa berat nak bangun pertengahan malam, 1/2 malam, pukul 2, pukul 3 pagi tu agak berat sikit lah. Kan, nak tidur balik pula jadi masalah, takut terlepas pada subuh. Kita bangun dekat-dekat subuh, barang 1 jam sebelum subuh bangun, boleh tak? 1 jam sebelum subuh. Macam sekarang ni kita tahulah subuh kita 5.50. Ya, kita bangun 4.45, boleh tak? 4.45 boleh, cukup dah. Ya, sembahyanglah sekurang-kurang pun, buat tahajud 4 rakaat, buat 4 rakaat. Ya, kemudian kalau belum witir, tutup dengan witir 3, 2, 1. Kalau buat witir awal malam, tak payahlah, pilih. Amalkan amalan ini, buat tiap-tiap malam sampai mati. Nampak tak? Sepanjang hayat. Nah, itu dia nombor 2. Nombor 3, bersedekah. Mesti kena murah, sentiasa bersedekah. Nampak tak? Siapa pun kita sedekah, banyak jalan. Nampak tak? Sekurang-kurang tak mampu sedekah ke orang, sedekah kat keluarga kita. Nampak tak? Kat anak pinak kita. Ya, kita beli makan minum di untuk rumah tu anak pinak kita tu, kita mampu tak kat tu ya. Nak sedekah luar tak mampu, niat sedekah. Walaupun memang tanggungjawab nafkah tu kita punya, tapi disuruh niat sedekah bagi anak bini kita makan. Nampak tak ya? Kita dapat menghasilkan amalan ini. Tak mampu sikit, sedekah luar pula. Nampak tak? Tidaklah. Itu caranya. Jangan tidak, hari-hari kena sedekah. Bukan kata sekali-sekali. Nampak tak? Yang kita nak sedekah besar-besar tu bab lain lah. Ya, orang nak buat masjid kan, minta nak buat masjid kan, contohnya, itu sedekah lain. Itu kita buat secara besar. Yang kita rutin hari-hari ni, itu cara dia. 3 ni Rasulullah katakan Mu'adz bin Jabal, apa? Hal adulluka min abwabil khair ya Mu'adz, apakah aku tunjuk kepada kamu akan pintu-pintu kebajikan? Kalau hangpa tak jumpa pintu ni, tak ada kebajikan. Antara kebajikan yang paling penting, apa dia kebajikan yang paling besar? Bersih hati kita, itulah kebajikan yang nombor 1. Kebajikan paling penting sekali, hati itu bersih, sebab dia raja. Ya, macam satu pemerintahan pentadbiran lah, yang nak bersih tu siapa? Kepala nombor 1. Itu kena bersih. Dia kalau tak bersih, semua dia lekeh. Itu konsep yang kita nak faham tuan-tuan. Ini hadis Nabi. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab hadis 40, hadis nombor 29. Hadis 40 ada kat kita rumah, hadis 40 tu Imam Nawawi punya. Tengok hadis nombor 29, baca. Ya, Nabi ajak kepada Mu'adz, sebab dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, tunjukilah kepada saya bagaimana cara boleh masuk syurga. Dia minta ke Nabi, tunjukilah kepada saya Rasulullah bagaimana saya boleh masuk syurga, boleh terhindar dari neraka. Nampak tak? Nabi kata kat dia, hang tanya perkara yang cukup besar tak? Nabi kata dia, sa'alta an azim ya Mu'adz, hang tanya soal yang cukup besar ni. Nampak tak? Tapi senang. Nabi kata, mudah, tak susah. Nampak tak? Dia pun mendengar apa Nabi kata. Nabi katalah, kamu mengucap kalimah syahadah, kamu sembahyang, kamu bayar zakat, kamu puasa, kamu haji. Kita buat dah dia dah. Mu'adz tak kata apa lah, diam. Yang ni aku dah buat dah. Aku dah buat dah. Nabi buka lagi dah. Nampak? Ya. Mau tak lagi aku nak tunjuk kepada kamu ya Mu'adz? Apakah yang semua orang nak buat tu kebajikan, dia kena ada pintu tau. Hang kena cari pintu dia. Sembahyang khusyuk, zakat kita dengan penuh kasih sayang, nampak? Puasa kita dengan penuh ikhlas, haji kita dengan penuh tanggungjawab kepada masyarakat. Itu kita nak dapat tu, tingkatan tu. Ya. Maka Nabi kata, hang kena buka pintu dia, kena cari pintu. 3 ni lah. Dah dapat 3 lagi. Nabi kata lagi, semua perkara yang hang buat tadi ni mesti sampai kepada dia kelamat, kemuncak dia. Nampak tak? Puasa mesti sampai dia, mesti nampak dia punya kemuncak dia. Kalau hang puasa mesti nampak dia punya kesan puasa tu. Ya.
Kalau orang bangun malam sembahyang tahajud, mesti nampak kesan sembahyang tahajud tu. Apa dia punya kemuncak, klimaks dia. Nampak? Kalau orang bersedekah, mesti nampak dia punya kemuncak, klimaks sedekah. Apa dia punya natijah dia. Oh, yang ni lagi tinggi ni. Maka Nabi kata, yang pertama sekali, sembahyang tu tiang agama. Jadikan sembahyang tu tiang. Nampak? Pada agama-agama. Bayang juga, balik. Tadi abang dah sembahyang kan, lima rukun ni. Abang lagi. Sembahyang dia kata, salamun. Dia kena ada dia punya bangunan dia sendiri untuk naik. Jadi makna kata dia punya kemuncak dia, nombor satu sekali, kamu kena sembahyang. Yang kedua, Islami. Islamik dalam semua perkara kena Islam. Nampak tak? Semua perkara kena Islam. Udkhulu fi silmi iskafah. Masuk Islam semua. Jangan sekat-sekat, jangan sikit-sikit. Semua perkara kena Islami. Nampak tak? Urusan kehidupan, urusan keluarga, urusan negeri, urusan negara, urusan pemerintahan, pentadbiran, semua mesti Islami. Itu dia Nabi kata, nampak tak? Baru sampai. Dan yang ketiga, jihad sabilillah. Kena ada jihad. Tak ada jihad tak boleh. Jihad artinya buat sungguh-sungguh. Jangan sekadar melepas batuk di tangga. Sungguh-sungguh. 3 perkara. Habislah. Lagi Nabi kata, dia tu kena ada kawalan. Nampak? Security kena ada. Kita dah siap bangunan, dah siap pentadbiran, dia kena ada apa? Security kena ada lah paling penting. Pengambil security lah. Kalau tidak akan diceroboh oleh syaitan. Betul tak? Diceroboh oleh kemungkaran. Diceroboh oleh segala macam bentuk. Sebentuk penentangan. Maka itu kita kena pengawal. Kawal lagi berat ni. Apa dia? Nabi pegang lidah. Jaga. Kufa alaika hadha ya Mu'adh. Jaga benda ni, lidah. Makna kita kena jaga mulut. Lidah. Lidah kita mesti baik. Bahasa kita mesti bagus. Ya. Janji kita mesti benar. Betul tak? Akad kita mesti jelas. Lidah, jaga lidah. Sebab banyak orang jatuh masuk neraka bukan pasal dia tak sembahyang, pasal lidah. Banyak orang masuk neraka, tuan-tuan, Nabi kata bukan pasal dia tak sembahyang. Ya? Itu yang kita tadi ni, sampai satu kumpulan masuk neraka rupa manusia. Neraka ni bila nak masuk dia kena tukar rupa, tak jadi rupa manusia. Sebab rupa manusia ni mulia. Laqad karramna bani Adam. Macam mana rupa ni nak masuk dalam neraka? Maka Allah diubah bagi jadi beruk kan, kera kan, babi kan. Nampak? Jadilah benda-benda apa tak ada yang bukan rupa manusia, baru dilontak masuk neraka. Tiba-tiba ada satu kumpulan rombongan yang masuk neraka rupa manusia. Maka Zabaniyah pun heran, tanya, apa ni rupa nak pasal apa? Apa ni? Nah, masuk neraka pasal apa? Apa ni tak? Kami sembahyang, kami puasa, kami pun haji, umrah tiap-tiap tahun. Nampak tak ya? Baca Quran, semua kami buat baik-baik. Habis pasal apa masuk neraka? Lidah kami. Kami mengumpat, tak sudah. Nampak? Janji tak betul. Nampak? Tak jah. Tu, ya. Berbohong, berdusta, lidah. Jadi kami masuk neraka dengan kerana lidah, amalan kami semua hapus habis. Nampak tak? Ya, ngumpat orang, dia bagi pahala ke orang tu. Orang mana kita umpat, kita bagi pahala kat dia. Betul tak? Ya? Ni pagi kuliah subuh ni, saja duduk tanya, tak nampak member kita? 2-3 kali tak nampak. Nampak? Sudahlah, kata tak nampak, sudahlah. Cuba kita ada satu zan yang baik. Mungkin dia tak sihat pun. Kan bagus. Memang dia tu bukan kaki mengaji. Nampak? Tu dah. Tengok dia pergi dah. Nampak? Dia ni bukan kaki mengaji punya kaki ni. Habis mumpat. Habis kuliah subuh punya pahala tadi bagi kat dia. Kita punya pahala subuh ni, pahala subuh bagi kat dia. Dia senang tak pergi mengaji, dapat pahala. Besok dia terkejut. Nampak tak? Aku tak pergi mengaji, dapat pahala subuh. Rupanya pakak duk mengata kat dia. Tu kena jaga tu lah. Biasanya kita kata, Omar, kalau ada orang tak sembahyang, dia nampak, tak nampak, dia tanya, kita tak nampak sahabat kita. Apa hal dengan dia? Kamu tahu tak apa jadi? Nampak tak? Siapa pun tak kena kata apa tak? Omar kata mungkin dia sakit. Jom kita pergi tengok dia. Kan cantik. Kan? Cuba ikut sifat Omar tu. Ni dah awal-awal kita sendiri buat masalah. Kita sendiri pergi tuduh macam-macam. Fitnah kan?
Dia ni memang gagi mengaji, bukan gagi mengaji punya orang. Nampak tak ya? Tu nah. Kita tambah lagi. Nampak tak? Tak, kawan tu pula tambah, aku nampak dari mana-mana tu dia kalau pasal mana-mana cukup suka. Nampak tu? Allah, kita duk reka habis pahala kita subuh. Besar pahala subuh ni, tuan-tuan, pahala ni pagi ni cukup besar ni. Dia bagi kat dia. Nampak? Tidak. Sepatutnya kita kena doa, ya Allah, bagilah sahabat aku ni, nampak, dalam keadaan tenang, jauhi daripada bala musibah. Patut begitu. Sebab tu Nabi kata ada doa yang makbul, doa di belakang sahabat kita. Sahabat kita tak jumpa, doa ghaib kita panggil. Doa itulah paling makbul. Nampak tak? Tak nampak dia, mari kita doa, ya Allah, bagilah dia sihat. Mungkin dia tak sihat, ya Allah, bagilah kemudahan kepada supaya dia dapat datang mengaji. Nampak kan cantik kan? Itu patut kita buat. Tak? Terbaliknya. Faham? Baik. Jadi makanya kata musannif, dia ambil kesimpulan di situlah. Jadi hati terombang ambing ni, makanya sentiasa ragu-ragu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yasad'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadha siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun." Apa Tuhan kata? Maka barang siapa yang hendak dipimpin oleh Allah, nescaya dibukakan hatinya untuk Islam. Nampak? Dan siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka Allah menjadikan dada orang sesak dan sempit seperti orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Semuanya telah kami jelaskan keterangan-keterangan kepada kaum yang mau memerhatikan. Dia punya virus itu kita kena ni. Ini orang yang terombang ambing, maka dia nak dapat bimbingan yang langsung kepada Allah. Saya abang tadi buat 3 perkara tadi, 3 perkara itu kita buat. InsyaAllah tuan-tuan, iman kita akan bertambah, hati kita akan imbang, hilang ragu-ragu, tak ada ragu-ragu. Kesimpulan bahawa amalan lahiriah yang kita kerjakan apabila kita terpelihara daripada penyakit-penyakit hati seperti hasad, khianat, lain-lain, adalah amal yang kita kerjakan itu adalah timbul daripada kehendak hati yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayugianya lah bagi tiap-tiap kita harus mengikuti ketetapan hati yang demikian, seperti keterangan yang telah kita terangkan di atas, untuk sampai kita kepada hakikat perasaan tasawuf yang begini. Di samping kita taat pada perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya dan selalu minta ampun kepadanya, maka jangan lupa kita berdoa seperti doa ringkas Rasulullah dalam hadis Aisyah ataupun hadis Muslim dengan sanad yang bagus menurut riwayat Muslim, ialah doa ini: Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita baca di mana? Di penghujung tahiyat sebelum bagi salam. Habis kita baca Hamidum Majid, bacalah doa ni, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan segala hati makhluknya, tetapkan olehmu ya Allah hatiku atas agamamu. InsyaAllah. Mudah-mudahan hati kita dipimpin oleh Allah sehingga segala amal ibadat lahiriah kita sejalan dengan hati, disebabkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan kalam hikmah ini sebagai tersebut di atas, insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.